Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak menjawab sedikit kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS, ya, iaitu Datuk Idris Ahmad. Dalam kenyataan bertajuk, ya, PRN, PAS tidak perlu simpati Anwar. Ini adalah susulan daripada kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara berseluruh, menyatakan kasihan terhadap Perikatan Nasional, terutamanya PAS kerana menjalinkan kerjasama dengan dua pimpinan yang pernah melabel parti Islam itu sebagai parti ajaran sesat dan parti kafir. Dan di sini dijawab oleh Datuk Idris Ahmad, ya, menyatakan bahawa PAS mengakui tidak memerlukan simpati daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai mekanisme bagi mengutamakan sebarang pembentukan kerjasama dengan mana-mana pihak. Dan beliau turut menegaskan parti Islam berkenaan bersedia memaafkan mana-mana struktur politik yang mahu menjalinkan kerjasama biarpun pihak terbabit lantang mengkritik PAS sebelum ini. Kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Medi Yassin adalah petunjuk yang PAS sebagai parti berjiwa besar. Anwar juga perlu ingat, beliau pernah menentang PAS selama 17 tahun sebelum ini. Beliau mengkritik PAS termasuk Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat menerusi ucapan yang cukup berbisa ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri dan juga pimpinan UMNO ketika itu. So, saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS ni, ya, iaitu Datuk Idris Ahmad, ya, yang mana beliau mengungkit Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri bersama dengan UMNO suatu masa dahulu. Ini perkara yang sudah pun lebih daripada 20 tahun. Jadi saya nak bagi tahu kepada pimpinan PAS, terutamanya Naib Presiden PAS ini, bahawa kita lihat waktu itu adalah yang menjadi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad lah yang melabelkan PAS sebagai parti kafir. Dan hari ini, kalau kita lihat, PAS cuba bertolak dalih dengan menyatakan kenyataan seperti ini, iaitu tidak mengakui. Tetapi hakikatnya Tan Sri Medi Yassin betul-betul telah pernah mengatakan bahawa PAS parti ajaran sesat. Di sini juga kita lihat bahawa apabila Tan Sri Medi Yassin menjadi Perdana Menteri dan juga Presiden PAS iaitu Tan Sri Abdul Ali Awang berada dalam barisan kerajaan selama 33 bulan, mereka tidak pernah nak mengiktirafkan jasa-jasa orang lama PAS yang telah pun berkorban untuk menjadikan PAS itu sebagai parti yang kita boleh lihat hari ini. Contohnya, Presiden PAS Tan Sri Abdul Ali Awang tidak tahu buat kerja, tetapi akhirnya beliau diletak sebagai Duta Khas Bertaraf Menteri, pos yang baru dicipta oleh Tan Sri Medi Yassin agar Presiden PAS ini dapat gaji staraf menteri dan dia tidak buat kerja apa-apa pun tentang Duta Khas Bertaraf Menteri, apalagi melibatkan ekonomi daripada Timur Tengah. Ini sudah jelas kita lihat. Tetapi Tan Sri Abdul Ali Awang mendapat juga darjah kebesaran, iaitu Tan Sri. Kenapa mereka berada dalam kerajaan tidak mengiktirafkan tokoh-tokoh lama mereka? Hari ini kita lihat kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila berapa bulan saja menjadi Perdana Menteri, akhirnya kita lihat mengiktiraf pemimpin PAS yang terdahulu, yang mana telah pun memberi gelaran Tan Sri kepada Nik Abdul Aziz. Kenapa PAS tak lakukan ini sewaktu mereka ini? Kenapa sibuk memberi gelaran ini kepada Tan Sri Abdul Ali Awang? Sedangkan pada saya dan juga rakyat lain lihat, apa jasanya Tan Sri Abdul Ali Awang ni kepada negara? Tak ada. Itu menurut saya menjahanamkan negara adalah. Jadi apa yang dia kata berkenaan dengan isu nak memaafkan mana-mana parti untuk bersama dengan PAS walaupun lantang mengkritik PAS sebelum ini. Kalau PAS berkata bersedia dengan mana-mana parti, PAS tidak mengkritik DAP dengan begitu teruk sekali. Malah kita tengok pengikut-pengikut ataupun walaon-walaon yang bersama dengan PAS, mereka seolah-olah buta tentang politik. Pemimpin PAS menipu dengan memain propaganda, dengan memutabelitkan seolah-olah PAS ini adalah satu parti yang bukan diiktiraf oleh ROS, yang datang daripada langit, ciptaan Tuhan, yang harus hanya PAS kita sokong dalam dunia ini. Tetapi dia menipu kepada rakyat bahawa mereka sebenarnya adalah parti yang diluluskan ROS sama seperti DAP. Ini sudah jelas bahawa PAS sudah melencong daripada agenda perjuangan politik. PAS ini parti yang dikeluarkan ataupun diluluskan oleh ROS yang tidak boleh sebenarnya bermain dengan sentimen 3R. Tapi mereka bermain dengan isu ini yang mana tidak berkesudahan sampai hari ini.
Di sini dia juga menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah gusar dan juga takut ya terhadap kebangkitan rakyat. Yang mana saya lihat kenyataan ini bahawa menyatakan bahawa Anwar sebagai gusar mempamerkan tahap ketakutan terhadap pengurusi Perikatan Nasional. Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim takut terhadap kebangkitan rakyat selepas Tun Dr. Mahathir dilihat kerap berkempen bersama PAS dan PN. Beliau Anwar cukup takut sehingga mendakwa pimpinan Mahathir sudah lapuk dan dianggap sudah tidak berpengaruh, walaupun kita tidak pernah upah atau sogok Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk bersama meneruskan agenda kita bersama. Saya nak beritahu ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang Ustaz Ahmad Idris ni nak kritik bahawa gusar dan takut. Saya nak beritahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah masuk penjara. Kamu sebagai pimpinan PAS tidak pernah merasa penjara. Jadi tak payah nak cerita perjuangan. Saya nak beritahu dekat Idris Ahmad ya. Kamu pun tidak layak lagi untuk nak menceritakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang penakut dan ataupun gusar. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah nak merasakan bahawa kalau kali ini dia nak jatuh secara mendadak pun, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap merasakan beliau adalah seorang pimpinan yang tulen. Dan kami di bawah sebagai anak-anak muda tetap menyokong bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pimpinan sebagai Perdana Menteri yang mempunyai jati diri, ketulinan, yang juga keberanian. Jadi tak payahlah Ustaz Ahmad Idris ni, Ustaz Idris Ahmad ni nak menyatakan bahawa seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni penakut. Yang takut sekarang ni adalah PAS. PAS sudah hilang kuasa, PAS sudah merasa kuasa. Jadi PAS hari ini sudah menjadi orang yang boleh kita katakan meroyan. Di sini juga isu Mahathir ini lapuk dan tidak berpengaruh. Kita boleh lihat, rakyat bukan bodoh. Apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad bertanding pada PRU ke-15, beliau sendiri hilang deposit. Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan gabungan yang bernama GTA. GTA rata-ratanya kalah teruk dan hilang deposit. Jadi ini sudah menunjukkan memang betul politik Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah pun lapuk dan juga tidak ada pengaruh. Sebab itu kalau kita lihat ya, Papa Gomo pun Mahathir pergi sembah sekarang ni. Ini bukan label Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia kata PHBN tertekan. Pada saya nak tertekan dekat mana? Kita dah terang-terang akan menang di 3 buah negeri dan mungkin kita merampas negeri pimpinan PAS. Jadi siapa sebenarnya yang tertekan? Kita nak lihatlah selepas ini. Siapa tekan siapa? Jadi pimpinan yang ada di pusat sudah pun berada di tangan PHBN. So apa yang nak dirisaukan? Kalau pimpinan negeri menambahkan lagi kemenangan, maka makin terhimpitlah PN. Apa yang merisaukan PN adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menjadi kluster mahkamah dan mungkin akan disabitkan dengan kesalahan. Kita lihat pimpinan-pimpinan PAS yang lain agak gusar hari ini, mengeluarkan fitnah. Ini bukan PH yang keluar fitnah. Yang keluar fitnah hari-hari adalah pimpinan yang ada daripada PAS yang cuba untuk membuat propaganda dengan fitnah-fitnah yang mana hari ini banyak yang kena saman. Ini terbukti. Jadi hujah yang dikeluarkan oleh Datuk Idris Ahmad ni pada saya selalu saja menipu rakyat, selalu saja berbohong, yang mana apa yang dia ucapkan, apa yang dia ulas itu sebenarnya dia cuba untuk menjawab, tetapi sebenarnya dia ludah ke langit, pantul ke muka dia sendiri. Jadi itulah hakikatnya. Tidak payah kita nak memperjelaskan secara terperinci, tetapi inilah hujah pemimpin PAS yang terkanan, apalagi sebagai naib presiden PAS. Tetapi hujahnya seperti orang tua yang duduk dekat kedai kopi dan bercerita tentang politik, tetapi politiknya ke laut. Dia tidak ada agenda pembangunan negara. Yang ada hari ini, dia menjawab isu-isu yang sepatutnya tidak, yang harus mencerminkan kepada apa agenda ekonomi negara dan apa pembangunan negara. Bukannya nak menjawab isu-isu yang pada saya remeh-temeh, dengan ucapan yang pada saya tidak penting pun untuk PAS nak huraikan apa yang Perdana Menteri ucapkan. Jadi PAS tidak ada agenda politiknya. Yang PAS hari ini
hanya melihat kepada komen yang dikeluarkan oleh kerajaan dan dijawab oleh mereka dan begitu juga seterusnya, maka pembangunan negara ini berkisar dekat satu perkara yang pada saya seperti katak di bawah tempurung yang tidak berkesudahan. Jadi pimpinan PAS kalau beginilah nak memimpin negara memang hancur negara. So itu saja ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Idris Ahmad ya, yang sebagai timbalan sebagai naib Presiden PAS ini, yang pada saya selalu tidak ada ilmu untuk dia nak menjawab soalan. Sekian, terima kasih.